Okey, hari ini saya kira perasaan berbaurlah kepada semua pengguna di Malaysia kerana 1 Mac ini kita tahu semalam apabila kerajaan telah mengumumkan harga minyak bagi RON 95 dan RON 97 sedikit meningkat daripada biasa sebelum ini. Mungkin itu sedikit memberi kerisauan. Tetapi jangan risau, hari ini semua pasaraya di seluruh negara sebenarnya secara serentak hari ini akan mengadakan kempen penurunan harga peringkat kebangsaan secara besar-besaran serentak pada hari ini. Itulah sebabnya saya berada di Kuantan pada hari ini untuk memberikan maklumat kepada anda kerana pada tengah hari nanti insya-Allah Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik sendiri akan turun padang ke sini pada tengah hari nanti untuk melancarkan dan juga merasmikan kempen penurunan harga besar-besaran. Jadi untuk pagi ini saya juga nak berterima kasih sebenarnya kerana KSU KPDNKK yang berbahagia Datuk Seri Alias Ahmad sudi bersama kita. Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Suara garau sikit pagi-pagi. Ni kena buah gaya Cina dia makan limau banyak. Sikit. Okey. Datuk Seri, sebelum nak menjurus kepada isu penurunan harga, kenapa Kuantan Parade menjadi tuan rumah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Selalunya kita apabila mengaturkan acara-acara penting, acara utama ni kita buat di Kuala Lumpur, sekitar Putrajaya ataupun di bandar-bandar besar lain. Tetapi Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri Datuk Seri Hassan Malik telah memutuskan bahawa sampai masanya kita turun padang, keluar daripada Kuala Lumpur dan memilih bandar-bandar tertentu. Jadi saya kira penduduk di sekitar Pantai Timur ini ataupun Pahang ataupun Kuantan ini bertuah kerana program ini dibuat di sini dan terlancar di sini. Jadi saya nampak apresiasi daripada rakyat atau pengguna kepada apa yang program dibuat itu saya rasa lebih tinggi dan lebih sesuatu itu membanggakan. Kita masih awal lagi, baru 8.35. Biasa pasaraya buka 9.30 pukul 10 pagi. Lepas ni ramailah datang ke sini. Okey, Datuk Seri menjurus kepada ini soalan rakyat lah. Saya ramai juga yang mahu saya bertanyakan kepada Datuk Seri. Ada yang mengatakan bahawa kemungkinan kempen ini sedikit terlewat kerana dulu 2-3 bulan lepas bila harga minyak turun mereka menganggap sepatutnya dah lama diadakan, tetapi semalam dah umum harga minyak sedikit meningkat baru kempen diadakan. Respon sebenarnya kempen ataupun aktiviti syarikat-syarikat yang terlibat dengan hypermarket supermarket ini untuk penurunan harga telah bermula daripada awal tahun. Bukan sekarang, tetapi apa yang dibuat oleh KPDNKK sekarang inilah untuk semua pihak terlibat secara serentak. Dan kita tahu bahawa dalam perayaan Tahun Baru Cina lepas juga ada penurunan harga dan perkara ini sebenarnya yang kita buat ini lanjutan daripada apa yang sebelum inilah. Jadi kita lihat pertama kali kita putuskan bahawa untuk program hari ini 1 Mac ini melibatkan sebahagian besar daripada pasaraya besar, supermarket ataupun perucik yang lain juga mungkin terlibat sama, di mana melibatkan lebih pada 1,000 cawangan. Lebih 1,000 cawangan seluruh Malaysia dan melibatkan lebih 80,000 item yang berada di pasaran dengan potongan yang sangat menarik dari antara 10% hingga 70%. Jadi sebenarnya ini ialah kita nak sampaikan mesej pada pengguna bahawa walaupun di luar sana itu mengatakan harga minyak naik, kenapa tiada pihak peniaga yang menurunkan harga barang. Walaupun ini saya berjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan harga barang. Tetapi ini sebenarnya saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada peniaga yang pengusaha ini yang mengambil inisiatif ini atas rayuan kerajaan, kehendak pengguna supaya mereka lebih adil di dalam menentukan harga barangnya yang dipasarkan. Okey, jadi secara pemahaman kepada para pengguna, tak kala pengumuman ini dibuat oleh pihak kerajaan, pihak syarikat bertemu dengan KPDNKK, inisiatif mereka sendiri untuk menurunkan harga, bukan arahan KPDNKK. Ini sikap sukarela yang sangat kita hargai dan mereka memahami. Sebenarnya pihak peniaga ini dia sentiasa prihatin. Bukan tidak prihatin. Saya bagi contoh dalam musibah bencana banjir yang lepas contohnya. Boleh saya katakan sebahagian besar daripada pasaraya besar mengambil bahagian. Sumbangan sampai lebih daripada 1,000 tan. Average setiap peniaga ini telah menyumbangkan lebih daripada 50 tan ke atas sumbangan pada masa banjir. Dan sekarang mereka juga prihatin. Walaupun situasi kenaikan harga barang seluruh dunia berlaku, bukan Malaysia sahaja, tetapi mereka ini masih lagi mempunyai sifat untuk membantu
pengguna di negara kita ini. Dan kita lihat tawaran yang diberikan dengan jumlah item yang cukup besar, sampai lebih 80,000 item. Potongan di antara 10 hingga 70%. Itu sebenarnya sangat daripada hati ikhlas daripada pedagang-pedagang, dan kita patut bersyukur sebenarnya. Ya. Datuk Seri menyebut 10 hingga 70%. Ini bergantung kepada syarikat tersebutlah untuk melihat bagaimana kadar itu. Tidak ditetapkan secara spesifik. Saya katakan tadi bahawa mereka, kita berjemput secara sukarela untuk mengambil bahagian. Dan effort ini, usaha ini sebenarnya yang pertama kali kita gerakkan secara serentak di seluruh negara. Dan saya ingat pengguna dan juga masyarakat kita boleh menikmati ini di semua tempat, termasuk di Sabah dan Sarawak juga. Fokusnya kepada pasar-pasar besar. Kalau kedai-kedai runcit, adakah yang bertemu? Kita menggalakkan juga, sebab dia akan efek nanti bila pasar besar akan menurunkan harga, peruncit yang mengambil bekalan daripada pembekal ini akan melibatkan pun harga yang sama. Datuk Seri, alang-alang kita bersama pada pagi ini, ada ruang lagi. Datuk Seri kata tadi kalau boleh kongsikan mengenai faktor-faktor yang menentukan harga itu. Mungkin pemahaman pengguna juga perlu sedar mengenai perkara ini. Dia kenaikan harga barang ini banyak faktor yang menentukan. Jadi kalau masyarakat selalu bercakap tentang harga minyak naik atau turun mempengaruhi harga barang. Sebenarnya bila kita berbincang, buat engagement dengan pengusaha-pengusaha pengilang sebagainya, harga minyak atau faktor minyak itu hanya di antara 2 hingga 5% sahaja yang menentukan harga barang. Jadi banyak faktor lain. Harga bahan mentah. Kita tahu bahawa kebanyakan pengeluaran barang-barang di Malaysia ini 50% bergantung kepada bahan-bahan import. Apabila bahan import, artinya dia akan melibatkan kedudukan mata wang itu sendiri akan menentukan kos. Dan juga harga barang di negara sumber berkenaan juga akan menentukan. Dan kos-kos lain seperti sudah tentu kos pengeluaran itu melibatkan gaji pekerja ataupun harga material tempatan sebagainya, itu menentukan harga barang. Jadi faktor minyak hanya antara 2 hingga 5% saja yang menentukan harga barang itu sendiri. Okey, jadi itulah antara faktor-faktor yang kita semua kena fahami. Jadi kenaikan harga barang sebenarnya satu fenomena di berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Dan ada mengatakan harga minyak kita ni turun tapi harga barang tidak. Mentaliti kita sebegitu. Sebenarnya ada negara yang harga minyak murah tapi barang tinggi juga. Di negara-negara Arab contohnya, harga minyak, because dia mengeluarkan minyak, harga minyak, tapi harga barang dia tinggi. So itu sebenarnya saya katakan minyak itu bukan faktor utama yang menentukan harga barang itu sendiri. Dan sebenarnya saya nak sampaikan di sini bahawa CPI kita, indeks Consumer Price Index kita, indeks harga pengguna kita sebenarnya stabil. Dan kita dalam ruang di mana kuasa membeli kita lebih tinggi daripada CPI. Ini sangat bagus sebenarnya. Dan apabila rakyat mempunyai kuasa membeli lebih tinggi dan simpanan dan saving kita mencukupi, dan tak timbul isu di mana kita mengatakan harga barang menekan hidup rakyat dan sebagainya. Pemahaman inilah yang perlu kita bawakan secara berterusan. Kembali kepada kempen ini, mungkin kalau kita boleh tahu durasi masanya sepanjang tahun ataupun ada sebenarnya kempen ini kita tidak menetapkan kepada peniaga, tetapi sekurang-kurangnya 30 hari. Sekurang-kurangnya 30 hari. Ada juga peniaga yang meminta supaya 3 bulan. Dan kita menggalakkan, insya-Allah. 3 bulan pun ada juga. Dan kalau nampak sepanjang tahun lagi bagus. Sepanjang tahun lagi bagus. Alhamdulillah sebenarnya. Ya. Okey, kalau sepanjang tahun memang sangat-sangat bagus kan. Tapi dari segi kerjasamalah Datuk Seri melihat, kita tahu pasaraya besar seperti Tesco, apa lagi kita ada, Maidin, ini antara yang turut menjadi penyumbang besar. Bagaimana Datuk Seri melihat kerjasama antara garapan idea antara KPDNKK, pihak kementerian dengan syarikat-syarikat ini? Oleh kerana bidang ini sebahagian di bawah KPDNKK, kita sentiasa mengadakan perhubungan yang rapat, engagement saya sebut tadi, memang sentiasa kita bersama mereka. Bukan saja dengan operator pasaraya ini, pasaraya besar ini, tapi juga dengan persatuan. Persatuan Malaysian Retail Association, MRA contohnya. Memang sentiasa berhubungan dengan kita dan kita sentiasa bincang dengan mereka tentang masalah mereka dan juga tentang produk yang mereka pasarkan di negara ini, termasuk juga harga itu sendiri. Ini kerjasama sangat rapat di antara KPDNKK dengan pihak pengusaha ataupun operator ini sebenarnya memberi kelebihan kebaikan juga kepada pengguna itu sendiri. Jadi akhirnya saya ingin melihat supaya pengguna mesti dah tahu hak mereka. Betul. Dan juga pengguna mesti smart, mesti bijak. Pilihlah barangan keperluan mereka sendiri supaya sesuai dengan keperluan dan kehidupan mereka.
sekarang ini pilihan ada. Dengan berlangsungnya kempen ini ada banyak ruang-ruang di seluruh negara mereka boleh pilih. Jadi kalau mereka pilih untuk yang mahal juga tak boleh buat apa Sri. Jadi jadi that's why, sebab itu saya sebutkan tadi bahawa pengguna mesti tahu keperluan sebenar mereka dan kemampuan mereka untuk memiliki sesuatu barangan yang mereka nak beli itu. Dan dari segi mungkin perbincangan antara Datuk Seri dengan syarikat-syarikat, barang-barang yang dikurangkan harga, ada barang-barang yang melibatkan kos sara hidup itu sendiri ataupun semua barangan ke bagaimana? Dia kalau tengok komponen dari dari yang ditawarkan ini meliputi kesemua aspek kehidupan utama lah. So tentu yang pertama tentang keperluan asas daripada barang basah kepada barang kering kepada termasuk barang elektrik sekalipun ditawarkan juga. Malah ada makanan bayi ataupun pakaian-pakaian melibatkan pakaian bayi dan juga keperluan asas bagi orang dewasa juga termasuk lampin dan sebagainya. Ini semua meliputi semua aspek keperluan harian pengguna itu sendiri. Jadi ini yang kita tekankan yang beri keutamaan kepada pengguna kita. Datuk Seri, mungkin dari satu sudut, adakah kemungkinan idea dari Kabinet NKK bila ada kesedaran syarikat-syarikat tertentu yang sentiasa membantu rakyat, sentiasa terkehadapan dalam hal ini, ada satu anugerah ke, ada satu penghargaan diberikan kepada syarikat-syarikat yang sentiasa memberikan komitmen sebegini? Setiap tahun Kabinet NKK kita mempunyai program anugerah kedai harga patut. Setakat ini saya rasa dah 3,500 kedai yang kita berikan sejak 5 tahun yang lalu. Dan program juga kita akan laksanakan tahun ini. Akan laksanakan tahun ini. Anugerah kedai harga patut. Jadi kedai ini kita ada kriteria. Kedai ini menjual harga yang munasabah, yang tidak melibatkan pencatutan profit sharing. Dia comply dengan anti profit sharing act kita. Jadi dan juga harga yang ditawarkan itu saya sebutkan tadi sesuai munasabah sepanjang masa. Jadi inilah kita nak bagikan anugerah pada kedai-kedai pedagang berkenaan dan kita pamerkan dan pengguna tahu. Jadi dia berbeza dengan kempen penurunan harga ini, kita memang harga potongan. Ini penurunan harga tadi harga kedai patut. Kedai harga patut itu. Jadi kita akan tahu kedai ini tidak dia comply dengan anti pencatutan, akta anti pencatutan kita. Inisiatif sebeginilah memberikan rangsangan lah kepada mereka untuk membantu Kabinet NKK, insya-Allah. Dan kita dimaklumkan juga pada hari ini bukan saja kita bersiaran di Kuantan ini, bahkan rakan-rakan kita ada di Melaka dan juga di Pulau Pinang, katanya program serentak Datuk Seri kita buat di seluruh negara. 14 negeri terlibat dengan program kempen penurunan harga pada hari ini. Dari segi kerjasama antara kementerian dengan mungkin kerajaan negeri juga, sebab apabila melibatkan negeri, kerajaan negeri juga perlu memberi fokus kepada kempen ini. Ya, sudah tentu setiap negeri dia ada exco-nya yang terlibat secara langsung dengan kepenggunaan. Jadi contohnya kalau saya dimaklumkan di Terengganu, MB Terengganu sendiri turun. MB sendiri turun. Setiap negeri sekurangnya ada. Kalau di Sarawak hari ini Timbalan Menteri berkaitan dengan pembangunan sosial dan di Sabah Menteri sendiri yang berhormat Datuk Zainab akan turun padang dan juga di Semenanjung ini ada exco dan juga ada pengurusi pengguna negeri dan akan turun melancarkan kempen kita ini. Jadi menunjukkan kerajaan sangat serius tentang kepentingan pengguna di sana. Dan juga sudah tentu kita merakamkan ucapan terima kasih kepada semua players ini yang sanggup secara sukarela untuk memenuhi keprihatinan pengguna kita di negara kita ini. Datuk Seri, kita juga sedia maklum pihak Kabinet NKK mempunyai talian aduan tersendiri untuk ambil apa-apa saja aduan dari pengguna. Kalau kita boleh tahulah apa antara rungutan pengguna yang tertinggi khusus mengenai peningkatan kos sara hidup. Saya nak cakap tentang kesedaran pengguna di negara kita sudah meningkat daripada survey yang kita buat daripada tahun 2013-2014 meningkat sebanyak kepada 54%. Saya buktikan kita ada berbagai talian aduan pengguna kepada kementerian, baik melalui hotline, melalui internet dan sebagainya. Peningkatan 19% aduan. Saya tidak risau dari segi peningkatan begitu banyak, tapi yang penting kami gembira kerana pengguna sudah menyedari hak mereka. Dia boleh mengadu kepada Kabinet NKK. Jadi pada tahun lepas 2014 sebanyak 14,400 aduan. Meningkat daripada 11,000 pada tahun sebelumnya. Jadi dia punya kesannya ialah
pengguna telah tahu hak mereka dan mereka tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka beli dan mereka mengadu pada kementerian. Dan kita akan buat siasatan. Jadi semua ni satu perkara yang apa ni, perubahan yang sangat positif bagi pihak kementerian. Jadi aduan-aduan tu berbagai-bagai lah. Cik Syarif sebutkan tadi, daripada harga daripada kecil-kecil, price tag tak dipamerkan, barang yang dibeli tidak sempurna. Kan, kalau online pula dia order barang lain sampai barang semua lain, dia adu. Semua dia adu. Kita tidak ada masalah. Itu hak pengguna untuk mengadu dan kita cuba selesaikan sebaik mungkin, secepat mungkin segala aduan. Dan yang paling bagus kerana yang tahun lepas kita cuba sudah selesaikan 98.5%. 98.5% aduan daripada 14,500 tadi. 98.5% kita selesaikan aduan. Diselesaikan. Jadi kita galakkan. Galakkan pengguna mengadu. Jadi pihak peniaga jangan risau. Kalau mereka comply dengan segala syarat aturan dan peniaga okey, pengguna okey, kerajaan pun okey. Teknologi sekarang mudah. Ada kalau yang tak nak adu melalui talian, ada yang terus ke Facebook Datuk Seri sendiri, ke Facebook Menteri sendiri. Orang kata laluannya sangat mudah sekarang untuk mereka mengadu. Twitter saya pun boleh. Twitter. Ada ke yang secara peribadi terus bagi tahu Datuk Seri? Ada macam-macam. Ada. Twitter saya fan banyak 50,000. Okey. Baik, kita sebenarnya menanti lagi talian di Melaka dan Pulau Pinang. InsyaAllah kalau mereka sudah bersedia, kita akan ke sana. Di mana yang sudah bersedia? Di Melaka. Okey, jadi kita nak terus saja ke Melaka seketika, ke MITC Melaka. Rakan saya Amalina di Maidin Mall di MITC Melaka sudah bersiap sedia untuk membawakan gambaran kempen penurunan harga di Melaka. Jadi Amalina, teruskan dengan perkembangan di sana. Baik, terima kasih Syahrir di Kuantan. Seketika langsung bersama saya di Pasaraya Maidin MITC Agro Melaka ini sempena dengan kempen penurunan harga peringkat negeri Melaka 2015. Dan pastinya berita ini menggembirakan hati pengguna apabila mereka dapat membeli barang dengan harga yang cukup murah dan berpatutan. Dan seketika bersama saya sekarang ini ialah Timbalan Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Korporasi dan Kepenggunaan Negeri Melaka, iaitu Encik Jamil Buang. Baik Encik Jamil, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Baik Encik Jamil, mungkin boleh kongsikan dengan penonton-penonton apakah tujuan utama kempen ini diadakan terutama sekali bagi di negeri Melaka ini? Ya, tujuan utama kempen penurunan harga 2015 ini adalah untuk membantu rakyat berhubung dengan kos sara hidup, ya, dan dengan adanya kempen penurunan harga ni, dia dapat meringankan beban kos perbelanjaan rakyat. Itu saja. Okey, mungkin selain daripada Pasaraya Maidin di MITC ini, mungkin ada lagi beberapa buah pasaraya di negeri Melaka yang juga turut terlibat sama. Ya, di negeri Melaka dalam kempen penurunan harga 2015 ni sejumlah 8 pasaraya yang dikenal pasti turut serta dalam kempen penurunan harga 2015 ni. Antaranya ialah Maidin, Tesco, Giant, Eon, Family Store, Econsafe, Presco dan Yasin Point. Dan keseluruhan outlet yang terlibat di negeri Melaka ialah lebih kurang 22 outlet yang terbabit dalam kempen penurunan harga 2015. Ini mungkin ada antara senarai produk yang terlibat dan mungkin adakah kempen ini berjalan sepanjang masa ataupun ada tempoh-tempoh masa yang telah pun ditetapkan? Di negeri Melaka ini kita laksanakan kempen penurunan harga ini selama 30 hari. Tetapi tempoh masa ini boleh dilanjutkan lagi. Dan pada masa sekarang ini ke-8 pasaraya ini mengadakan kempen penurunan harga ke atas produk-produk makanan, produk-produk makanan segar, barang-barang dalam tin, barang-barang untuk bayi dan barang-barang pengguna lain yang bukan makanan. Ini mungkin orang kata harapan Cik Jamil sendiri selaku pihak yang bertanggungjawab sepanjang kempen ini berlangsung. Saya harap dengan adanya kempen penurunan harga ini, pengguna dapat menggunakan kuasa pengguna berbelanja dengan berhemah dan jadilah seorang pengguna yang bijak untuk berbelanja.
Baik, terima kasih Cik Jamil dan saya juga ni dia salah seorang pengguna. Baik Kak, nama pernah Kak? Nama saya Nur Azwin binti Muhammad Sarwan. Okey Kak, pendapat Akak bila orang kata KPDN KK terutamanya menganjurkan kempen sedemikian, itu pendapat Akak sebagai salah seorang pengguna bagaimana? Okey, pendapat saya sebagai seorang pengguna, saya rasa sangat-sangat berbaloi lah, sangat-sangat bagus, sangat-sangat memuaskan dengan kempen yang dianjurkan oleh kerajaan inilah. Dan dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni dia dapat membantu rakyat khususnya lah, dan diharapkan kerajaan khasnya KPDN-KK akan meneruskan program kempen penurunan harga barang peringkat kemasan ini setiap tahun. Dia sangat-sangat membantu. Baik Kak, terima kasih. Jadi sampai di sini sahaja laporan langsung saya Nur Amalina Abdul Halim dari pusat Maidin MITC Ikrah Melaka ini. Kita kembali semula bersama Syahril di Kuantan untuk laporan selanjutnya. Silakan Syahril. Baik, terima kasih Amalina dari Maidin Mall di MITC Melaka tadi. Oh wow, memang keadaan meriah sekali di sana. Tapi ialah kami di sini biasanya buatan break ni bukanya pada 9.30. Sekarang baru nak pukul 9, tak ramai lagi. Ramainya kita bersama dengan Cik Winky Pek, merupakan Senior General Manager The Store Corporation Berhad. Cik Winky, terima kasih sudah kami hari ini. Okey, nice job. Hari ini semua segak-segak dah. Risau sangat sebab Jom kita nak kongsikan dengan para penonton. Ini satu kebanggaan jugalah kepada kami kerana pihak The Store sendiri sudi memberikan potongan harga dan juga sudi orang kata mengikuti kempen penurunan harga ini. Mungkin boleh kongsikan. Ya, terlebih dahulu saya bagi pihak kumpulan The Store ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan syabas kepada KPDN KK di bawah pimpinan Menteri Yang Berhormat Dato' Seri Hassan bin Malik beserta dengan KSU KPDN KK Dato' Seri Ali Azmin Ahmad, kerana sentiasa giat berusaha untuk menjaga kebajikan pengguna-pengguna di negara ini. Sempena kempen penurunan harga berperingkat kebangsaan yang akan dirasmikan oleh Menteri Yang Berhormat Dato' Seri Hassan bin Malik pada hari ini, pihak kumpulan The Store menyambut baik dan menyokong dengan sepenuhnya kempen ini, khususnya KPDN KK yang akan menambil tindakan gerakan untuk menurunkan harga barang-barang di seluruh negara untuk manfaat para pengguna. Secara khususnya penlibatan The Store dalam kempen berperingkat kebangsaan kali ini boleh diasingkan pada dua jenis. Apa dia? Jenis pertama, kesemua 74 cawangan kumpulan The Store di seluruh negara ini, iaitu termasuk Pasaraya The Store, Pacific Hypermarket dan Department Store, Mini Mewah Superstore di Sabah, telah mengambil inisiatif secara serentaknya menurunkan harga untuk 30,000 jenis barang yang dijual di cawangan kami. Dan penlibatan jenis yang kedua, 30,000 jenis barang ini terutamanya terdiri daripada barang-barang keperluan isi rumah asas. Yang ini termasuklah makanan, sayur-sayuran, ini termasuk kobis, beras, bawang, semua telur ayam, telur, dan tepung susu juga. Tapi ini tak terhad kepada makanan juga. Bagi barang yang bukan makanan, misalnya pakaian berjerama, kasut, beg, ini semua di dalam senarai. Dan diskaun harga. Berapa peratus? 10%, antara 10% hingga 70%. Ini yang di-offerkan di store, di semua cawangan The Store di seluruh negara. Maksudnya pengguna-pengguna di seluruh negara akan dapat membeli dan menikmati barang yang diturunkan harga ini. Ada yang tanya berapa lama The Store mengikuti kempen ini? 30 hari ke ataupun sepanjang tahun ke? Yang pada hakikatnya sebelum tahun baru Cina, iaitu pada bulan Februari, The Store pun telah mengambil inisiatif untuk menurunkan harga untuk kemagan barang. Dan dengan kali ini, kempen kali ini yang berperingkat kebangsaan, The Store telah menggiatkan lagi menambahkan lebih banyak barang yang terlibat dalam penurunan harga. Dan penurunan harga barang ini akan berlanjutan sehingga akhir
bulan Mac tahun Akhir ini. Mac, oh, Ya. okey, baik. Tapi yang saya nak menegaskan ialah, okey, pada setengah-setengah hari yang tertentu, okey, biasanya hujung minggu kami akan menambahkan lagi produk, okey, yang akan diturunkan harga yang lebih banyak lagi, okey, on top of the 30,000 produk tu. Okey, inilah komitmen kami. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Winky. Jadi kepada semua pengguna di luar sana, bolehlah memilih The Store untuk membeli belah kan. 10 hingga 70%. Ya, memang. Okey. Baik, terima kasih Encik Winky. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudi bersama kami pada hari ini. InsyaAllah anda jangan ke mana-mana. Selamat Pagi Malaysia akan kembali ke udara dan saya akan kembali membawakan detik pelancaran untuk kempen penurunan harga barang ini pada jam 1 tengah hari nanti dalam Berita Nasional 1.